Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Masjid Abdullah bin Zubair, ashabul fadilah, para imam, para muazzin, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pagi yang penuh berkat ini kita dapat bersama sekali lagi bagi mengadakan kuliah secara dalam talian kita, menerusi kerjasama dengan Masjid Abdullah bin Zubair untuk bersama kita isi pada waktu pagi hujung minggu seperti ini dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan pada waktu pagi yang penuh keberkatan ini kita juga mendapat ilmu yang berkat, insya-Allah, apabila kita bersama mendengar dengan penuh teliti perbahasan kuliah kita pada pagi ini yang berada di bawah suatu tajuk, apakah ada ciri munafik pada diri aku? Dalam erti kata, untuk memberikan suatu persoalan kepada diri kita, adakah terdapat ciri-ciri seorang munafik pada pribadi diri kita ini? Dan sebelum kita pergi jauh kepada perbahasan tajuk, hadirin dan hadirat, pengetahuan kita terhadap ciri-ciri munafik ini sama sekali bukan bertujuan untuk kita melabel orang-orang tertentu sebagai munafik. Bukanlah untuk kita bermudahan meletakkan sifat ini kepada orang lain, bukan. Ataupun bukan dengan tujuan nak menjadikan kita ini mudah menghukum orang lain sebagai munafik, sebagai fasik, sebagai pelaku bid'ah, pelaku syirik, tidak. Tetapi tujuannya tidak lain tidak bukan adalah seperti yang disebut oleh seorang sahabat Nabi yang disifatkan sebagai orang kata pengumpul hadis-hadis fitan, hadis-hadis yang berkait dengan fitnah akhir zaman ini, iaitulah Sayyiduna Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Yang mana Hudzaifah ibn al-Yaman ini, hadirin dan hadirat, beliau pernah menyebut dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah di dalam Sahih al-Bukhari, yang mana kata Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ay yudrikani. Yang membawa maksud adalah orang ramai merujuk kepada para sahabat selain daripada beliau radhiyallahu anhu. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Orang ramai mereka selalu bertanyakan kepada Nabi ni sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kebaikan. Tanyakah apakah doa sekalian, apakah perbuatan yang aku dianjurkan untuk lakukan, apakah amalan sekian dan sekian. Itulah kebiasaan para sahabat Nabi. Dan kalau kita lihat, hakikatnya memang benar berdasarkan beberapa riwayat. Antara contohnya, kalau kita boleh lihat, apabila Muaz ibn Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya Rasulullah, allimni bi'amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga. Wa yuba'idni minan nar, dan amalan yang boleh menjauhkan aku ini daripada api neraka. Jadi kebanyakan para sahabat ni biasa mereka akan bertanya soalan tentang benda baik, amalan nak masuk ke dalam syurga. Begitulah juga kata-kata daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah pandangan kamu sekiranya aku bertemu dengan malam Al-Qadar itu, apakah yang patut aku bacakan? Maka Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah kamu, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pemaaf. Kau sukakan kepada kemaafan, maka kau maafkanlah aku, atau kau berikanlah kemaafan kepadaku. Dan begitu juga antara ucapan yang disebut oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya Rasulullah, allimni kalimat aquluhunna fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku beberapa kalimah untuk aku membacanya di dalam salat aku. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada Abu Bakar, qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang membawa erti, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada Tuhan yang dapat mengampunkan dosa selainmu, ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik. Maka kau ampunkanlah aku dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan kau rahmatilah aku, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ini doa inilah kehendak persoalan para sahabat, kebiasaannya. Mereka selalu bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara yang baik. Maknanya amalan apakah yang boleh dilakukan, doa apakah yang boleh dibaca, perbuatan apakah yang kita boleh lakukan untuk masuk ke dalam syurga. Lalu kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ay yudrikani. Manakala aku pula semasa hayatku bersama dengan Rasulullah dahulu, aku selalu bertanya tentang perkara-perkara yang buruk, supaya aku kerana aku khawatir, kerana aku risau ia akan menimpa aku. Jadi supaya apabila dia mendapat pengenalan berkenaan dengan ciri-ciri perkara yang buruk, dia akan dapat gambaran awal, perkara ini buruk, perkara ini salah, perkara ini tidak baik, maka perkara ini dielakkan, perkara ini dijauhi. Jadi inilah tujuan sebenar mengapa kita nak tahu ciri-ciri perkara yang buruk. Sama juga bila kita bahas apakah ada ciri munafik pada diri kita. Bukan untuk kita melakukan sifat dan ciri tersebut, tidak, sama sekali, wal'ayazubillah. Tetapi tujuan asasnya adalah untuk kita mengelakkan. Inilah seperti yang disebut di dalam syair Arab yang mana mengatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fih. Yang membawa maksud, araftu syarra la lisyarri. Aku mengenali kejahatan, keburukan bukan dengan tujuan untuk aku melakukan keburukan tersebut, walakin litawaqqih, tetapi tujuan utama kita nak tahu sesuatu itu buruk dan ciri-ciri keburukan adalah supaya kita dapat tawaqqih, supaya kita dapat menjadikan ia sebagai, kita dapat membentengkan diri kita untuk kita menjauhkan, mengadakan antara diri kita dengan keburukan itu.
kita nak adakan perisai, adakan wiqayah, adakan shield, adakan benteng. Wa man la ya'rifu syarra minal khair, sesiapa yang tidak dapat membezakan atau mengenali keburukan daripada kebaikan, yaqa'u fih, nescaya dia akan jatuh ke lembah kejahatan dan keburukan tersebut. Jadi inilah tujuan dan kepentingan utama mengapa kita nak mengetahui tentang ciri-ciri munafik. Jadi asas sekali tujuannya adalah untuk kita mengelakkan, untuk kita menjauhi, untuk kita menjadikan benteng dan perisai antara diri kita dengan sifat munafik tersebut. Yang kedua, hadirin dan hadirat, kita nak pergi kepada perbahasan ta'rifan dan definisi. Apabila kita sebut perkataan munafik, munafik adalah isim fa'il, kata pembuat. Perbuatannya apa? Perbuatannya adalah an-nifaq, Jadi yang dimaksudkan dengan an-nifaq ini, orang yang ada dalam dirinya sifat nifaq, orang ini adalah munafik. An-nifaq adalah lawan kepada al-iman. An-nifaq adalah lawan kepada al-iman. Orang beriman disebut sebagai al-mu'min, manakala orang yang mempunyai sifat nifaq disebut sebagai al-munafiq. Al-munafiq. Dari sudut istilah para ulama, an-nifaq adalah izharul kufur, saya minta maaf, izharul Islam wa ibtanul kufur. Itulah definisi nifaq dari sudut istilah. Iaitu nifaq ini adalah perbuatan izharul Islam, menzahirkan Islam, wa ibtanul kufur, menyembunyikan kekufuran dalam masa yang sama. Hakikatnya dalam jantung hati dia penuh dengan kekufuran. Hakikatnya jantung hatinya penuh dengan kekufuran. Dan dalam masa yang sama dia menzahirkan keislaman. Dari sudut namanya, dari sudut peribadinya, dari sudut sekian dan sekian. Pertama, hadirin dan hadirat, saya nak mengulas sedikit berkenaan dengan saudara Hisham Syam ini, yang sebenarnya banyak kali dalam saya punya kuliah-kuliah komen meminta bantuan dan seumpamanya. Saya perasan ini adalah kali yang ketiga saya mengadakan kuliah, bukan di masjid, Facebook masjid kita sahaja, tetapi banyak juga baru ini pun di Facebook Surau Dataran Maybank di Bangsa juga adalah individu yang sama komen. Kemudian beberapa hari lepas juga sama di satu tempat yang lain, dan di sini juga di Masjid Abdullah bin Zubair ni, saya nak cadang kepada saudara ini, kalau saudara berada di wilayah persekutuan, saudara boleh minta bantuan kepada pihak PPZ sebenarnya, ataupun minta bantuan daripada zakat wilayah, yang lebih tepatnya adalah pihak Baitul Mal, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi pergilah sahaja ke saluran yang betul. Selain daripada meminta-minta di Facebook seperti ini, pergilah kita, internet yang ada digunakan untuk juga hadir menonton kuliah saya. Mudah-mudahan saudara Hisham juga boleh menonton kuliah ini sehingga selesai. Internet yang ada selain daripada menonton kuliah kita pada pagi ini, dan juga dalam kuliah-kuliah yang lain yang tuan selalu sertai, gunakan internet juga tersebut untuk kita melayari Baitul Mal ke, ataupun kalau tuan di mana-mana negeri, untuk minta bantuan zakat negeri. Mereka pun baru ini saya perasan daripada pihak Baitul Mal Mawib, sekiranya tuan berada di wilayah di Kuala Lumpur khususnya, maka tuan boleh minta di situ. Maka tidaklah maknanya setiap kali saya kuliah nak ada komen untuk minta bantuan dan seumpamanya. Jadi mungkin tetapi lebih utamanya adalah kita menerusi saluran-saluran yang telah disediakan
di wilayah persekutuan ini. Baik, terima kasih sekali lagi, dan saya harap tuan juga boleh menonton sehingga selesai perbahasan kuliah kita pada pagi ini, supaya kita nak dapat tahu apakah dianya ciri-ciri munafik tersebut. Berbalik kepada apa yang saya sebutkan sebentar tadi, nifaq ini adalah izharul Islam wa ibtanul kufur. Nifaq adalah menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Dalam erti kata, kita akan lihat ciri ini sangat nyata pada orang munafik. Bahawasanya orang munafik ini seakan dia berbeza luaran dengan dalamannya. Maknanya apa yang dia zahirkan di luar menyelisihi apa yang terbuku di dalam jantung hati dia. Dan ini pula berbeza dengan sifat mukmin. Sifat mukmin, apa yang dia lahirkan di luar itu adalah interpretasi ataupun itu adalah bukti apa yang ada di dalam jantung hati dia. Tuan-tuan mungkin jelas, dan mudah-mudahan jelas. Mukmin adalah orang yang apabila dia melakukan sesuatu perbuatan, apabila dia bercakap, maka cakapan dia itu menzahirkan hati dia yang bersih. Apabila dia melakukan sesuatu tindakan, tindakan dia terzahir daripada keimanan yang terdapat di dalam jantung hati dia. Apabila dia membuat sesuatu perkara, mengucapkan sesuatu ucapan, maka ucapan itu menzahirkan apa yang terbuku di dalam jantung hati dia. Maka ini yang kita sebut bahawasanya orang beriman itu membuktikan apa yang dalam hati dia dibuktikan di luar. Tetapi tidak orang-orang munafik. Tidak orang-orang munafik, kerana orang munafik ini cirinya adalah menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Jadi itulah definisi an-nifaq. Dan orang munafik adalah seseorang yang menzahirkan keislamannya dari sudut luaran semata, tetapi di dalam jantung hatinya amat memusuhi dan menyembunyikan kekufuran di dalam jantung hatinya tersebut. Dan kita nak sebut juga berkenaan dengan aqsamun nifaq, pembahagian nifaq ini. Secara umumnya hadirin dan hadirat, nifaq ini dia terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada dua. Yang pertama disebut sebagai an-nifaqu al-aqadi. Nifaq dari sudut i'tiqad. Nifaq dari sudut i'tiqad. Dan yang keduanya adalah an-nifaqul amali. Nifaq dari sudut amalan perbuatan anggota badan. Apakah maksud setiap satu daripada bahagian-bahagian nifaq ini? Apakah maksud setiap satu daripada bahagian-bahagian nifaq? Kita nak katakan begini. Ciri nifaq dari sudut akidah, dari sudut i'tiqad dan pegangan dalaman anggota badan adalah nifaq yang dirujuk di dalam Al-Quran, yang Al-Quran sifatkan sebagai innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya golongan munafik itu berada di bahagian neraka yang paling bawah sekali. Maknanya lebih teruk, dan Allah tidak pernah menceritakan kedudukan orang kafir berada di neraka yang paling bawah. Tetapi yang Allah menceritakan berada pada kedudukan neraka yang paling bawah dan paling dalam adalah golongan munafik. Kerana apa? Kerana orang kafir, dia jelas kekufurannya. Pada luarannya kita tahu yang mereka benar-benar menentang. Tetapi berbeza keadaannya dengan orang munafik. Dia menzahirkan dirinya sebagai Muslim, penamaan Islam bersama dengan orang Islam, mendirikan salat, dalam hatinya membenci dan memusuhi Islam. Wal'iyadhu billah. Inilah munafik dari sudut i'tiqad. Dalam hatinya membenci Islam. Dan Al-Quran apabila menceritakan tentang orang munafik, biasanya merujuk kepada munafik dari sudut i'tiqad ini. Munafik dari sudut i'tiqad ini. Dan antara contoh yang disebut, dan kita pun maklum, individu yang disifatkan sebagai munafik pada zaman Nabi SAW adalah seorang lelaki yang bernama Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul
Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ni adalah munafik dari sudut i'tiqad. Munafik dari sudut i'tiqad. Lihat nama dia, namanya Abdullah, hamba Allah. Dan dia salat juga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam jantung hatinya amat memusuhi dan membenci Islam. Kenapa dia kekal Islam? Dia kekal Islam adalah supaya dia wujud dan dia tidak dibunuh pada waktu itu dalam peperangan dan seumpamanya. Itulah tujuan dia. Tetapi Nabi kenal dan para sahabat pun mengenali. Cuma para sahabat mereka pernah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi mengambil tindakan kepada Abdullah ibn Ubay ni. Dalam arti kata supaya mereka dapat melenyapkan Abdullah bin Ubay daripada menimbulkan fitnah kepada umat Islam pada ketika itu, supaya mereka membunuh sahaja orang munafik seperti Abdullah ibn Ubay yang tak ada beza pun antara munafik ini dengan orang kafir, kerana dalam hatinya membenci ataupun menyembunyikan kekufuran di dalam jantung hati dia. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, jangan buat hatta la yaz'amun nas anna Muhammadan qatala ashabah, ataupun sebahagian yang riwayat yang lain hatta la yazunnun nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Kenapa Nabi tak bagi dibunuhnya Abdullah ibn Ubay ni? Supaya manusia dan orang ramai pada waktu itu, iaitu musyrikin Mekah, mereka tidak menyangka yang Nabi Muhammad ni membunuh sahabat-sahabat dia. Kerana di sisi musyrikin Mekah, Abdullah bin Ubay ni adalah golongan dan kumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nampak yang Abdullah bin Ubay ni bersama dengan Nabi. Dia Islam, salat bersama Nabi dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Nampak orang munafik pun hakikatnya luaran dia beramal, tetapi dalam hatinya dia tak redha pun. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah munafik pada zaman Nabi adalah orang yang beramal, yang mendirikan salat dan seumpamanya, cuma dia menyembunyikan kufur dalam jantung hati dia. Tetapi bagaimanakah sifat sebahagian kita pada hari ini yang Islam tetapi tidak salat, yang Islam tanpa segan silu berzina, yang Islam tanpa ada rasa malu minum arak secara terang-terangan, bahkan menceritakan dengan penuh kebanggaan dia minum arak di media sosial secara publik. Orang Islam tetapi tidak puasa, bahkan terang-terangan buat orang kata secara publik, makan ataupun hisap rokok dan seumpamanya. Maka ini bagaimanakah yang terang-terangan menzahirkan sifat-sifat yang maksiat seumpama ini? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi kita dapat lihat di sini bahawasanya ciri munafik adalah lebih teruk. Kerana apa? Kerana zahirnya dia bersama dengan Islam. Kita nak pergi kepada ciri-ciri munafik, antaranya hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Disebut di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah menceritakan ciri-ciri munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang membawa maksud, sesungguhnya golongan munafik ini adalah golongan yang cuba hendak menipu daya Tuhan. Mereka hendak menipu Allah. Kenapa nak dikatakan menipu Allah? Kerana mereka nak menzahirkan pada zahirnya, pada luarannya mereka Islam. Sebenarnya saya secara jujur mengatakan, pada zaman ini juga bukan semata Abdullah bin Ubay sahaja, tetapi pada zaman ini juga golongan munafik dari sudut i'tiqad ini wujud. Wal'iyadzu billah. Golongan munafik, hatta kalau boleh zahirnya di negara kita pun ada orang yang munafik dari sudut i'tiqad. Tetapi saya tidaklah perlu nak menyebutkan namanya. Tetapi daripada sikap, daripada ucapan, kenyataan, penulisan, kita tahu mereka ini dalam hatinya memang kufur. Mereka menzahirkan Islam,
pada penamaan Muslim, baik lelaki, nama lelaki Muslim, ada Muhammad, ada Abdullah sekian, baik perempuan, ada penamaan Islam, baik nama dia Nur, baik nama dia Siti sekian dan sekian, ada penamaan Islam. Tetapi kalau kita tengok dari sudut jantung hatinya, benar-benar memusuhi Islam. Apa sahaja yang Islam, dia tak akan pernah pertahankan. Percayalah, dia tak akan pernah pertahankan. Tapi kalau ada keburukan tentang Islam, walaupun sekelumit, bukan keburukan tu pada orang kata teras Islam ini, bukan, tetapi keburukan tu kepada orang Islam, maknanya yang salah dalam mengamalkan agama, atau yang mempunyai kefahaman yang tidak tepat, bukan pada agama tapi pada individu, maka dia salahkan agama. Orang-orang macam ni memang ada penyakit hati yang Quran sifatkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada nas'alullahal afwa wal afiyah. Dalam jantung hati mereka ada penyakit, dan Allah tambahkan lagi penyakit mereka dalam jantung hati tersebut. Kerana apa? Kerana kalau disebut, maka disebut dalam hal ini, kita menyatakan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, maka orang munafik ini adalah orang-orang yang menyembunyikan. Orang munafik adalah orang yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Tetapi saya nak sebut, berbalik kepada suatu isu yang saya nak tekankan sebentar tadi. Kalau ada sahaja isu yang berkait dengan umat Islam, mereka lah yang paling awal nak musuhi, walaupun mereka Muslim pada IC, pada kad pengenalan. Tetapi kalau yang agama lain, contoh, mereka akan diam. Kalau penganut agama lain, mereka akan kata, oh ini salah individu, ini kes terpencil. Tapi kalau bab Islam, dia tidak akan cakap benda yang sama. Kita lihat dalam banyak keadaan yang berlaku. Macam baru ini pun, kalau dalam isu solat berjamaah di masjid, tuan-tuan tahu, ketika pihak berkuasa agama negeri, setelah mendapat persetujuan daripada pihak Majlis Keselamatan Negara membenarkan untuk kita ini mengadakan salat berjamaah, baik salat berjamaah 5 waktu ataupun salat Jumaat di masjid dan surau, golongan ini bersuara, golongan ini kritik. Dan tuan-tuan cuba lihat, mereka kritik apa? Mereka kata, mereka yang ada dekat masjid ni memanglah pakai mask, memanglah bawa sejadah sendiri, memanglah salat jarak-jarak, tetapi cuba tengok time keluar masjid. Tuan-tuan cuba bayangkan mentaliti dan pemikiran orang seperti ini. Kita sudahlah ambil wuduk daripada rumah, ataupun sehabis mungkin mengelakkan ambil wuduk dalam keadaan yang bersesak. Ada pula kesungguhan bawa sejadah sendiri. Ada pula kita pemakaian mask dan juga pengambilan suhu badan dan seumpamanya. Kemudian penjarakan saf ketika salat. Punyalah orang kata strict peraturan dan SOP yang kita telah lakukan. Tetapi cuba kita lihat dia punya mentaliti. Tapi cuba tengok time mereka keluar masjid, kan bersesak-sesak tu. Jadi masjid tak perlu dibuka lagi buat masa sekarang. La haula wala quwata illa billah. Mentaliti orang macam ni. Dia kalau bab Islamnya, walaupun dia sendiri Muslim, tetapi dia ada allergi terhadap salat berjamaah. Dia akan allergi terhadap syiar-syiar Islam. Dia akan allergi terhadap syiar Islam. Sebab itu kita akan dapati orang ini, dia akan bersuara, rajin bersuara berkenaan dengan Islam. Jadi kalau kita sebagai individu yang berada pada jalan yang benar tidak bersuara juga, maka orang-orang inilah, kalau kita diam, mereka lah yang akan kuat bersuara. Sebab itu kita pun kena counter balik. Tetapi dalam situasi yang sama, cuba kita lihat, kita masuk ke dalam mall, kita masuk ke dalam supermarket, hypermarket dan seumpamanya. Ketika masuk, mana ada pengehadan jemaah ataupun pengehadan pelanggan di dalam mall pada hari ini? Tak ada pengehadan. Tapi nak masuk masjid, ada had jemaah. Kita tak salahkan, ini adalah SOP yang ditetapkan. Tak apa, kita tetapkan 50, tetapkan 100 untuk salat fardu 5 waktu. Tetapi dia tak pertikaikan dalam itu
tidak ada penetapan masa, tidak ada penetapan had customer para pelanggan dalam masjid, kita akan tengok dia tidak akan pernah bersuara. Walaupun nak masuk mall, mana ada penetapan. Kalau dulu katakan PKP 3.0 yang bermula pada 10 Mei yang lepas, ataupun pada awal lockdown kalau saya tak silap pada 1 Jun yang lepas, katakan kalau nak masuk mall, pengehadan masa penetapan 1 jam sahaja. Sekarang ni benda tu pun dah ditarik balik. Tak sampai berapa minggu pun pelaksanaan dah ditarik balik. Maknanya kita boleh berada dalam mall 3-4 jam pun boleh berada. Tetapi kalau bab dia ini, salat berjamaah 5 waktu, dia akan pertikaikan apa sahaja usaha nak membolehkan orang salat berjamaah walaupun dia tak hadir masjid pun. Tetapi dia akan pertikaikan. Ini ada penyakit dalam hati. Orang ini akan pertikaikan. Tapi tengok orang, kita kata orang yang keluar daripada masjid itu, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama, bukan semua masjid ada satu pintu je keluar. Banyak lagi masjid dan surau yang mempunyai pintu yang banyak untuk keluar. Jadi apabila mereka mempunyai pintu yang banyak, bukan semesti orang keluar serentak. Tidak. Kalau awak tengok, awak hanya datang pada salat Jumaat, memang awak akan mendapati orang ramai keluar dalam waktu yang serentak kerana jemaah ramai. Tapi kita keluar, bukannya kita keluar sambil kita duduk. Kita keluar sambil kita berjalan. Jadi apabila keluar sambil berjalan, dia tidak ada isu kerana manusia berjalan. Bukannya manusia duduk terhenti kalau terhenti dan tidak pakai mask. Kemudian berlaku perbualan dialog secara berhadapan, menerusi droplet yang terkeluar daripada air liur ketika bercakap. Di situlah baru betul ada kebolehjangkitan COVID. Tapi kalau orang saling berjalan dengan pemakaian mask, tidak bersentuhan dan bersapa, berjabat tangan dan seumpama, apa isunya? Tetapi golongan-golongan ni kalau dia tengok, kalau bab isu di pasar, di supermarket, di mall, dia akan diam. Tetapi kalau bab agama, dia akan bising. Bab agama dia akan bising. Sama juga dalam banyak isu lah. Saya kalau nak sebut satu persatu, dia akan jadi sensitif. Tetapi banyak isu kalau bab-bab agama mereka akan dipertikaikan. Sedangkan nama-nama Islam, tapi memang secara zahirnya perbuatan mereka itu telah menyelisihi banyak ajaran Islam. Memang dalam hati dia memang kita tahu, memang benci sungguh Islam ni. Tapi kalau bab-bab agama lain, kalau dia nampak ada kes agama lain yang ada kes rogol dan seumpamanya, ada kes dia itu adalah masalah individu, itu adalah kes terpencil sahaja. Kita katakan la haula wala quwata illa billah. Baik, memang ada individu seperti ini. Jadi apakah ciri-ciri munafik yang disebutkan di sini? Yang pertama, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat, mereka akan mendiri dengan penuh kemalasan. Mereka akan mendiri salat dengan penuh malas. Maknanya kenapa mereka malas? Kerana hakikatnya mereka ni dalam hati mereka membenci Allah, membenci agama. Tapi kenapa mereka salat? Sebab mereka nak menampakkan keberadaan ini, khususnya pada zaman Nabi lah, pada zaman Nabi SAW, supaya mereka ini tidak diserang oleh orang Islam. Mereka nak menjaga kedudukan mereka untuk mereka kekal hidup dan tidak diperangi dan tidak dimusuhi. Maka mereka pun menzahirkanlah salat, menzahirkan puasa. Orang nak serang tak boleh kerana luarnya Islam. Itu yang Nabi kata tu, hatta la yaz'amun nas anna Muhammadan qatala ashabah, supaya orang ramai tidak menyangka yang Muhammad ni pergi perang satu sama sendiri. Sedangkan Nabi tahu yang kawan ni dalam hatinya kufur. Dia menyembunyikan kekufuran dalam jantung hati dia. Baik, dan mendirikan salat, mendirikan malas. Kita boleh fahami antara kaedah ataupun antara maksud mendirikan salat dalam keadaan malas ini adalah seseorang yang mendirikan salat dan melewat-lewatkan pelaksanaan salat. Dia lambatkan salat. Dia takhirus salah fi akhiri waqtiha, melewatkan salat pada penghujung waktu dengan sengaja, tanpa sebarang keuzuran dan tanpa sebarang sebab. Memang sengaja melewat-lewatkan salat. Ada sebuah hadis daripada Nabi SAW. Baginda mensifatkan tentang ciri munafik. Nabi sifatkan tentang ciri munafik. Nabi kata ada tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, ataupun tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin.
Itu adalah salat orang munafik, itu adalah salat orang munafik, itu adalah salat orang munafik. Siapakah yang Nabi maksudkan? Ada seorang lelaki apabila masuk waktu salat asar, dia duduk sahaja, tetapi apabila waktu matahari hampir terbenam, waktu itulah baru dia mendirikan salat. Maka Nabi kata, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak akan dapat mengingati Allah pada salat yang dilakukan pada waktu tersebut, illa qalila, melainkan sedikit sangat. Maka ciri-ciri munafik antaranya adalah menangguh-nangguhkan pelaksanaan salat, melewatkan salat. Hatta disebut di dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang sahih, baginda mengatakan, asqalus salati alal munafiqina adalah salatul isya'i was subuh. Salat yang paling berat ke atas orang munafik untuk dilakukan adalah salat fardu isya' dan juga salat subuh. Jadi sekiranya alhamdulillah kita semua telah selesai mendirikan salat fardu subuh, maka kalau kita menjaga salat subuh dan salat isya', kalau seseorang itu menjaga salat subuh dan isya', faqad bari'a minan nifaq, sesungguhnya dia telah terlepas daripada ciri munafik ini. Mudah-mudahan semua kita tergolong dalam kalangan tersebut. Sudahlah mereka mendirikan salat dalam keadaan malas, maka disebutkan di sini yura'unan nas. Mereka melakukan salat dengan penuh riak. Yura'unan nas ni adalah mereka nak menunjuk-nunjuk kepada orang ramai yang mereka tu salat. Ini ciri munafik. Tujuannya apa? Supaya ni orang Islam, supaya dia nak menipu perhatian. Ni yang kita kata khidak ni. Khidak ni adalah tipu daya. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, sedangkan Allah yang menipu mereka itu. Dalam arti kata Allah lah yang membuat tipu daya, yang menghalang tipu daya mereka itu. Kenapa dia cuba nak tipu orang ramai dengan menzahirkan keislamannya? Kadang-kadang kita tengok ada sebahagian masyarakat di Malaysia ni, bila bercakap kalau bab Islam sikit, ni salah, ni tak betul, inilah keburukan, inilah tengoklah orang Islam, tengok ini ke Islam, macam tu. Dia cuba nak, orang kata, play victim. Dia cuba nak play victim. Saya di media sosial, saya banyak berjumpa puak macam ni, khususnya di Twitter. Di Twitter sangat banyak kelompok yang macam ini. Dia suka play victim dan akhirnya ini ke Islam. Macam contoh, dia pertikaikan kita punya statement, dia pertikaikan agama, pertikaikan Islam. Lalu bila kita counter balik dengan hujahan-hujahan, kemudian adalah sedikit dari kalangan orang yang tidak bersetuju dengan dia, gunakan bahasa, awak ni bodoh ke? Awak ni takkan benak sangat, itu pun tak boleh fikir. Kadang-kadang perlu juga kepada bahasa kekerasan. Bukanlah maksudnya benda itu menghalalkan kita maki dia, tidak. Tetapi kadang-kadang orang macam ni dia kena bagi ajar dan didikan sedikit. Dia kena bagi dengan bahasa tak semesti. Sebab kita gunalah bahasa baik. Mula-mula kita guna bahasa baik, dia datang kepada kita nak menunjukkan Islam ni buruk, Islam ni sekian dan sekian. Bila kita counter balik dengan bahasa yang baik juga, tiba-tiba adalah orang lain yang turut masuk serta dalam perbualan dan conversation itu, maka tiba-tiba dia kata, well done, inilah akhlak Islam, dan orang akan masuk Islam apabila awak bercakap bodoh macam ni. Kita kata, oi, aku cakap baik-baik bukan hang nak ikut pun selama hari ni, bukannya hati hang tenang pun. Tetapi tiba-tiba ada orang lain, dia pula nak menjadikan dirinya sebagai mangsa keadaan. Dia nak play victim sahaja. Ini ke Islam yang awak ajak. Padahal nama dia nama Muhammad sekian-sekian. Namanya ada. Memang orang macam ni memang ada masalah pada hati dia. Memang dalam hati dia benci kepada Islam. Dia tak tahu, dia rasa macam dia menggeletar kot dia tengok Islam ni semakin diterima apa semua. Jadi itulah masalah dia. Yura'unan nas, mereka akan menzahirkan riak. Tapi ini adalah apa semua yang saya ciri ni adalah ciri mereka yang nifak dari sudut akidah, merujuk kepada sama level dengan Abdullah bin Ubay bin Salul itu tadi. Dan yang berikutnya adalah wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak mengingati Allah melainkan sedikit sahaja. Memang betul, dia bukannya beriman sangat kepada Allah, tetapi ini semua adalah tipu daya sahaja. Mereka menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran, menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Ini adalah kategori nifak dari sudut i'tiqad, dan nifak inilah yang paling bahaya sekali.
Nifaq seperti ini dan kategori ini yang memasukkan seseorang itu ke dalam neraka Allah wal-'iyadzubillah. Bahkan dia dimasukkan ke dalam bahagian neraka yang paling bawah sekali. Berdasarkan firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Adapun kategori nifaq yang kedua yang saya sebutkan sebentar tadi adalah an-nifaqul amali. Nifaq dari sudut perbuatan sahaja. Dari sudut i'tiqad dia tidak ada kufur dalam jantung hati dia. Dia Islam, dalam hati dia ada iman. Di sini tuan-tuan kena clear. Ini nifaq dari sudut amal. Dalam hati dia masih ada iman. Cuma dia melakukan perbuatan yang sama seperti orang munafik punya perbuatan. Di sini. Sebab itu contohnya apa dia? Contohnya hadis yang disebut di dalam hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baginda mengatakan ayatul munafiqi thalath. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatha kadzab, apabila dia bercakap dia berbohong. Apabila dia bercakap dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia mungkir janji. Wa idza tumina khan, apabila dia ini diberikan amanah dia mengkhianati amanah yang telah diberikan. Maka orang sebegini dia tidak dianggap golongan yang ditempatkan ke dalam neraka yang paling bawah itu, tidak. Tapi dia munafik, tapi munafik dari sudut perbuatan dia menyamai perbuatan orang yang munafik dari sudut akidah itu. Tapi orang kategori ini adalah mukmin, ataupun bukanlah maksud dia mukmin dalam arti kata mukmin sejati, tidak. Dia masih beriman, dia masih muslim, dia tidak kufur. Adapun munafik dari sudut i'tiqad tu dinilai kufur. Kerana itu mereka lebih bawah daripada orang kafir dalam neraka. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab itu Nabi SAW ketika nak mendirikan salat jenazah kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni ketika dia mati, Rasulullah nak salatkan ke atas jenazah dia. Tetapi pertama sekali Sayyidina Umar ibn al-Khattab ataupun Abu Bakar as-Siddiq, saya tidak berapa ingat, mereka tidak benarkan kepada Rasulullah. Mereka tak benarkan kepada Rasulullah untuk salatkan jenazah dia. Lalu Rasulullah kata, tak apalah, aku akan lebihkan istighfar kepada Allah untuk dia. Maknanya Nabi nak juga doa. Walaupun dia ini Nabi tahu dia munafik, Nabi nak juga doa kepada keampunan kepada Abdullah bin Ubay ni. Tapi Allah SWT tegur perbuatan tersebut. Allah kata wala tusalli ala ahadim mata minhum abada, wala tusalli ala ahadim mata minhum abada. Jangan sesekali kamu wahai Muhammad menunaikan salat ke atas salah seorang daripada mereka ini, iaitu kelompok munafik dari sudut i'tiqad ni. Jangan sesekali salat jenazah ke atas mereka selama-lamanya. Wala tusalli ala ahadim mata minhum abada, ataupun ala ahadim minhum mata abada, yang membawa maksud jangan kamu salat ke atas mereka selamanya. Dalam ayat yang lain Allah kata in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Kalaulah kamu meminta ampun kepada Allah kepada mereka sebanyak 70 kali pun, nescaya Allah tidak akan mengampunkan mereka. Ini kerana apa? Kerana mereka ni hakikatnya kafir. Mereka ini hakikatnya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berbeza pula dengan orang yang nifaq amali ni. Berbeza juga. Berbeza pula. Kerana apa hadirin dan hadirat? Kerana mereka ini, kalau dia bercakap bohong, bukan akidah dalam hati dia kafir, tidak. Dia bercakap, perbuatan tu adalah hakikatnya perbuatan nifaq. Kalau dia memungkiri janji ataupun dia ini mengkhianati amanah, bukanlah maknanya kalau kita ini tahu seorang itu dia bercakap bohong, kemudian ketika dia meninggal dunia, kita kata, aku tak nak salat ke atas jenazah dia. Jangan begitu. Kerana mereka ini, walaupun perbuatan itu, mereka ini kategori nifaq yang kedua itu tadi. Nifaq yang kedua ni perbuatan, dia melakukan maksiat, betul, melakukan perkara haram, betul,
dari satu sudut dia boleh lebih sesuai dikatakan sebagai fasik. Inilah yang kita katakan menjawab persoalan daripada saudara atau saudari Iza Musa ni, yang mengatakan untuk clarification, maka secara zahir orang yang tidak salat, minum arak, membuat maksiat dan lain-lain adalah ciri-ciri orang munafik. Ya Ustaz, refer kepada kondisi zaman sekarang. Terima kasih. Dia betul dinamakan nifak, tetapi nifak dari sudut amalan. Sekiranya dalam hati dia masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun mungkin dia meninggalkan salat kerana malas, kadang-kadang mengambil mudah, ataupun dia ini minum arak tetapi dalam hatinya masih ada iman, maka orang-orang seperti ini dia bukan kategori nifak dari sudut akidah yang sama seperti Abdullah bin Ubay, tapi dia nifak dari sudut perbuatan anggota badan. Yang mana orang-orang sebegini, sekiranya dia bertaubat kepada Allah, sekiranya dia melakukan amalan saleh, maka Allah ampunkan dia. Berdalilkan firman Allah dalam surah Hud ayat yang ke-114, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan memadamkan kejahatan-kejahatan yang dibuat. Jadi antara ciri-ciri yang kita kata nifak dari sudut amalan dan perbuatan ini, antaranya adalah seperti yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Sebab apa kita katakan orang munafik ini juga yang nifak dari sudut amalan ni tak sama dan berbeza keadaannya dengan orang yang nifak dari sudut i'tiqad? Kerana dalam banyak hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, antaranya hadis riwayat Muslim, Nabi mensifatkan tentang orang munafik ini, dia juga beramal. Contoh, ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran masalul utrujah. Perumpamaan orang beriman yang membaca Quran adalah seperti buah utrujah ini, yang mana ta'muha rihuha tayyib wa ta'muha hul. Dia punya bau wangi, rasa dia manis, rasa dia sedap. Dan orang beriman yang tidak membaca Quran pula seperti kurma. Dia bau dia tak ada, tapi rasa dia sedap. Lalu kemudian masalul munafiq alladhi yaqra'ul Quran masalul raihanah, kata Nabi. Perumpamaan orang munafik yang membaca Quran, maknanya walaupun dia munafik tapi dia baca Quran, dia adalah disifatkan seperti ayat ar-raihanah. Orang kata rihuha tayyib wa ta'muha mur. Bau dia sedap tapi rasa dia pahit. Bau sedap maknanya daripada luaran dia nampak cantik, tetapi wa ta'muha mur, dia punya rasa dia tak sedap, rasa dia pahit, menunjukkan dalaman dia rosak. Jadi hakikatnya dia baca Quran juga. Maknanya apa? Maknanya nifak ni hakikatnya berbeza luaran dengan dalaman dia. Macam itulah kita ni pada asasnya, apabila kita kata nifak adalah lawan kepada iman, seorang yang mukmin, dalaman kalau benar dalam jantung hatinya beriman, mestilah kebenaran itu dibuktikan dengan amalan soleh, dengan ketakwaan kepada Allah, seperti salat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, seperti sedekah, seperti baca Quran. Tetapi kalau dia tak salat, maknanya menyelisihi apa keimanan yang terdapat di dalam jantung hati dia. Selama mana dalam hatinya ada iman. Sebab itu kita kata orang yang dalam hati dia ada iman, dia tidak boleh dinamakan ataupun disekalikan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Begitu juga orang yang dalam hatinya ada iman, dia tidak boleh kita nak menghukum dia jangan salat jenazah ke atas dia, tidak. Kerana dalam hati dia masih iman. Sebab itu disebut dalam hadis yang sahih yang Nabi kata, inna dunya hulwatun hadiratun wa inna Allah, saya minta maaf, hadis yang lain Nabi SAW mengatakan yang membawa maksud la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibr wa la yadkhulun nara man kana fi qalbihi misqala habbatin min iman. Yang membawa maksud tidak akan masuk ke dalam syurga mereka yang dalam jantung hatinya ada sebesar zarah daripada perasaan kibir, perasaan bangga diri, megah, sombong dan seumpamanya, takabur. Dan tidak akan masuk neraka mereka yang dalam jantung hatinya ada sebesar zarah daripada keimanan. Jadi menunjukkan orang yang dalam hatinya ada iman, maka walaupun perbuatan mereka mungkin ada sedikit, dia dinamakan nifak ni kerana berbeza luaran daripada dalaman, berbeza daripada itu. Jadi seorang mukmin yang sejati, dia akan bukan semata dalam hatinya sahaja ada iman,
tetapi ucapannya membuktikan keimanan dia. Perbuatan anggota badannya turut membuktikan keimanan dia. Jadi inilah antara ciri-ciri yang kita katakan sebagai ciri-ciri munafik. Wal'iyadzu billah, nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dan sebagai penutup, saya nak akhiri dengan sebuah doa yang dianjurkan, disebut di dalam kitab Mishkatul Masabih. Ada riwayat yang mengatakan doa, iaitulah doa meminta perlindungan daripada ciri-ciri nifaq ini ataupun ciri-ciri munafik, iaitulah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aynaya minal khiyanah fa innaka ta'lam anna kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, kau bersihkanlah jantung hatiku daripada sifat munafik, sama ada nifaq dari sudut i'tiqad ataupun nifaq dari sudut amalan. Wa amali minar riya, dan kau bersihkan amalan aku daripada riya. Kerana antara ciri munafik adalah menunjuk-nunjuk dalam ibadat. Yura'unan nas, seperti ayat 142 surah An-Nisa sebentar tadi. Kemudian wa amali minar riya wa lisani minal kadhib, dan kau bersihkanlah lidahku daripada aku ni bercakap bohong. Kerana antara ciri munafik dari sudut perbuatan anggota badan adalah apa? Adalah dia bercakap bohong. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzab. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3, apabila dia bercakap dia berbohong. Kemudian wa aynaya minal khiyanah, kau bersihkanlah mataku daripada khianat. Bersihkan mataku daripada khianat. Fa innaka ta'lam, sesungguhnya engkau maha mengetahui, anna kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, mata yang khianat atau pandangan mata yang khianat, serta apa yang tersembunyi di dalam jantung hati seseorang. Jadi apabila kita mengetahui ciri-ciri ini, tuan-tuan kena jelas bahawasanya ciri-ciri ini hanyalah yang saya kongsikan sebahagian sahaja. Hakikatnya banyak lagi ciri-ciri munafik yang saya tidak sempat dan tidak ada kesempatan nak kongsikan. Tuan-tuan boleh merujuk antaranya dalam surah Al-Munafiqun sendiri. Ciri-ciri yang Quran cerita, iza ja'akal munafiqun, sekian dan sekian. Terdapat banyak ciri-ciri munafik yang Quran ceritakan. Cuma ada munafik yang disifat sebagai an-nifaq al-aqadi, munafik dari sudut i'tiqad, dan ada juga munafik yang disifatkan daripada sudut perbuatan dia, yang lebih sama dengan kategori fasik, iaitu pelaku dosa dan pelaku maksiat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cuma ada satu perkara penting yang saya nak sebut kepada kepada seluruh hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pihak masjid kita ada membuka suatu ruangan sumbangan, kerana pihak masjid kita sekarang ini berhajat kepada keperluan media, dalam arti kata mereka berhajat untuk membeli suatu ataupun satu smartphone, telefon pintar dengan jenama yang ada disertakan, diiklankan di ruangan masjid ini. Tuan-tuan boleh rujuk sesiapa yang ada hajat untuk menyumbang, kerana telefon pintar ini akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan majlis ilmu seperti kita ini. Maknanya khususnya di pihak masjid, kalau sekiranya ingin mengadakan majlis bacaan yasin dan tahlil dan seumpamanya, mereka akan memerlukan kepada telefon yang lebih berkualiti dan lebih baik, dengan RAM dan juga memori yang tinggi dan besar untuk menyimpan data dan maklumat dan seumpamanya. Maka dengan setakat ini telefon tersebut berjumlah, sekiranya saya tidak silap, kerana ada dalam WhatsApp saya maklumat tersebut, tetapi saya sekarang tengah menggunakan telefon juga untuk siaran Facebook. Jadi harganya sekiranya saya tidak silap RM1,999. Jadi tuan-tuan yang ada sekarang ini telah ada lebih kurang RM700 yang telah diterima dari sudut sumbangan. Maka saya alu-alukan kepada semua hadirin dan hadirat, para penonton, jika ada yang ingin menyumbang kepada Masjid Abdullah bin Zubair, boleh salurkan kepada tabung masjid tersebut. Dan pada ruangan kalau kita nak transfer duit tu kan, pada ruangan tu boleh kita tulis untuk telefon
smartphone masjid dan seumpamanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi mudah-mudahan Allah memelihara dan menjaga diri kita semua daripada ciri-ciri munafik. Wal'iyadhu billah, nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dan semoga Allah memuliakan kita dan melindungkan kita ini dan memakaikan kita ini dengan pakaian mukmin, menjadikan diri kita ini sebagai seorang yang mukmin kepadanya subhanahu wa ta'ala, dari sudut jantung hati, dari sudut ucapan lidah dan juga perbuatan anggota badan. Jadi saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada jawatan kuasa penganjur, kepada semua hadirin dan hadirat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan majlis kita ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.